Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 21 Ramadan 23 April bersama saya Wan Kamaruddin Wan Ibrahim, dan kita lihat dulu tajuk utama malam ini. Bergaduh rebut pelanggan. Juga mengemis walaupun terima bantuan JKM. Tujuh lelaki ditahan polis bagi membantu siasatan kes pergaduhan di KB Mall, Kota Baru. Ketua Polis Daerah Kota Baru ACP Muhammad Rosdi Daud berkata kesemua suspek yang ditahan berumur antara 19 hingga 30 tahun. Video kejadian turut tular di media sosial. Insiden kira-kira jam 9.30 malam itu dipercayai berpunca daripada perasaan tidak puas hati dan pertelingkahan melibatkan dua pekerja premis perniagaan telefon bimbit yang berebut pelanggan. Masing-masing kemudian membawa kumpulan rakang sehingga mencetuskan pergaduhan di dalam dan luar kawasan pasaraya. Menurut Muhammad Rosdi, 6 suspek mengalami cedera ringan dan telah dibawa ke hospital untuk rawatan lanjut. Sementara itu, hasil semakan mendapati 5 daripada mereka yang ditangkap mempunyai rekod lampau berkaitan jenayah dan dadah dengan masing-masing bekerja sebagai pembantu kedai, buruh, pemandu lori dan petani. Hasil ujian saringan awal dadah ke atas kesemua suspek didapati negatif. Muhammad Rosdi berkata suspek akan ditahan riman bagi membantu siasatan kes mengikut Seksyen 148 Kanun Keseksaan yang jika sabit kesalahan boleh dihukum penjara selama 5 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Polis juga masih mengesan beberapa lagi individu yang dipercayai terbabit dalam insiden tersebut. Hampir 80% pengemis dan peminta sedekah yang ditahan pihak berkuasa Kelantan terdiri daripada penerima bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Penolong pengarah kanan bahagian penguatkuasaan JKM Negeri, Muhammad Noor berkata antara alasan yang digunakan golongan itu adalah wang yang diterima tidak mencukupi selain mempunyai masalah kesihatan untuk bekerja. Bagi memastikan kegiatan mengemis dan meminta sedekah tidak berleluasa, satu operasi bersepadu melibatkan JKM, Polis Diraja Malaysia PDRM, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kelantan JAHIK dan Majlis Perbandaran Kota Baru Bandaraya Islam MPKB BRI diadakan pagi tadi di sekitar Kota Baru. Menurut Muhammad, berdasarkan pengalaman lalu, pengemis biasanya menjadi lebih aktif menjalankan kegiatan mereka, terutama menjelang akhir Ramadan kerana sudah menjadi kebiasaan. Masyarakat Islam suka memberi derma dalam bulan mulia ini. Berdasar kepada pengalaman tahun-tahun yang sebelum ni, seminggu sebelum raya itu memang ramai dan sekiranya ada keperluan kita akan buat operasi lagi lah untuk membendung masalah ini daripada berluasa. Dan kebanyakannya adalah penerima-penerima bantuan. Kalau ikutnya lebih kurang 80% daripada pengemis kita mendapat bantuan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Dalam operasi tersebut, kawasan yang dikesan menjadi tumpuan untuk meminta sedekah ialah Pasar Siti Kharijah, Masjid dan Dataran Muhammadi serta bank-bank di sekitar Kota Baru. Seramai 10 pengemis ditahan dalam operasi pagi tadi, membabitkan warga tempatan berusia 50 hingga 71 tahun. Mereka yang ditahan dibawa ke pejabat JKM untuk tujuan dokumentasi sebelum diserah ke agensi berkuasa yang bersesuaian seperti Rumah Perlindungan Orang Tua atau Jabatan Imigresen Malaysia. Dalam operasi sama, turut ditahan 2 warga emas wanita dan lelaki masing-masing berusia 70 serta 71 tahun kerana disyaki melakukan kesalahan meminta derma pembinaan masjid atau surau menggunakan surat kebenaran palsu. Kedua mereka mengaku menerima upah sekitar RM30 hingga RM60 sehari bergantung kepada jumlah derma yang diterima
dan siasatan awal mendapati mereka tidak mengetahui akan status dokumen yang dibawa. Sebaliknya hanya akur menerima tugas menunggu tabung derma di lokasi yang ditetapkan. Selain membantras pengemis, kesempatan operasi itu juga digunakan oleh pihak JKM untuk mengadakan kempen bijak membantu elak tertipu supaya orang ramai dapat memberi bantuan sewajarnya kepada penerima yang benar-benar layak dan memerlukan. Kementerian Dalam Negeri KDN akan mengkaji semula pengeluaran kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR kepada pelarian yang masuk ke negara ini. Menterinya Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata langkah segera perlu diambil. Ekoran pelarian Rohingya dilihat begitu mudah mendapatkan kad tersebut. Media selepas Majlis Sumbangan Parlimen larut kepada 1,000 penerima di Dewan Astaka Batu Kurau hari ini. Ujar Datuk Seri Hamzah, walaupun Malaysia menekankan sifat peri kemanusiaan, namun ia tidak bermakna pelarian boleh masuk ke negara ini dengan sewenang-wenangnya. Sementara itu, beliau menafikan dakwaan layanan buruk diberikan terhadap tahanan Rohingya punca kejadian melarikan diri dari depoh imigresen sementara Relau, Sungai Bakap, Rabu lalu. Katanya kerajaan telah memberi keperluan yang mencukupi kepada pelarian etnik Rohingya termasuk penginapan, makanan dan minuman sebelum mereka dihantar pulang. Satu jawatankuasa khas Kabinet akan ditubuhkan bagi melindungi golongan rentan, khususnya kanak-kanak, orang kurang upaya, OKU, wanita dan warga emas. Jawatankuasa yang akan dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob itu akan memastikan semua pusat jagaan yang beroperasi diurus mengikut prosedur dan peruntukan di bawah Akta Pusat Jagaan 1993. Menurut Datuk Seri Ismail Sabri, banyak isu membabitkan kumpulan rentan perlu ditangani segera agar mereka diberikan perlindungan sebaiknya. Kita lihat banyak akta-akta yang sudah pun lapuk dan perlu dipindah. Ini juga akan kita membuat kajian supaya pindaan boleh dibuat kepada akta-akta yang lapuk ini, ya, supaya pembelaan dapat kita berikan kepada kumpulan ini. Jawatankuasa khas Kabinet mengenai perlindungan kumpulan rentan ini akan dipengerusikan sendiri oleh saya. Jadi itulah betapa seriusnya pihak kajian memandang perkara ini. Katanya jawatankuasa khas Kabinet itu akan dianggotai Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM, Kementerian Dalam Negeri KDN, Kementerian Pendidikan KPM, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT, Kementerian Kesihatan KKM dan Jabatan Perdana Menteri Bahagian Hal Ehwal Agama. Beliau berkata demikian selepas melawat remaja perempuan sindrom Down yang dikenali sebagai Bella di Rumah Kebajikan di bawah seliaan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM di Seremban, Negeri Sembilan tengah hari tadi. Katanya kanak-kanak itu kini dalam keadaan baik, malah luka dan kecederaan yang dialami telah pulih. Datuk Seri Ismail berkata kerajaan memandang serius kejadian menimpa Bella yang didakwa didera dan diabaikan ketika berada di rumah kebajikan. Beliau dalam pada itu berharap rakyat Malaysia memberi kepercayaan penuh kepada mahkamah untuk membuat penentuan dalam kes melibatkan remaja itu. 3 perkara utama dalam prosedur operasi standard SOP COVID-19 akan dilonggarkan dalam masa terdekat. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata perkara itu masih dalam penilaian dan perbincangan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan akan diumumkan selepas meneliti kebaikan dan keburukannya. Menurut Datuk Seri Ismail Sabri, 3 SOP utama itu melibatkan pemakaian pelitup muka di tempat awam, mengimbas kod QR MySejahtera dan ujian pengesanan COVID-19. Kajian tidak berundur ke belakang. Kajian akan memberikan pelonggaran dari masa ke semasa. Ini kita dah balik-balik kampung, beraya dan sebagainya. Tapi SOP masih dipakai walaupun penjarakan sosial seperti ini. Yang kalau dulu salah, sekarang ni tak salah. Tak salah. Sebab itu ada yang salam dan sebagainya tidak ada ambil tindakan sebab kita dah tak ada social physical distancing itu tidak lagi menjadi satu perkara yang diwajibkan. Jelasnya seperti yang dimaklumkan sebelum ini, kerajaan tidak akan kembali mengetatkan SOP, malah kelonggaran akan diberi dari semasa ke semasa.
Sejak dibuka pada 9 April lepas hingga semalam, Bazar Aidilfitri di Lorong Tunku Abdul Rahman Tar telah menerima sejumlah 210,000 pengunjung. Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Seri Mahadi Cik Ngah berkata, jumlah pengunjung harian paling tinggi adalah pada Ahad lepas, iaitu seramai 21,600 orang. Menurut Datuk Seri Mahadi, seramai 420 anggota penguatkuasa termasuk Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, Polis Diraja Malaysia PDRM, Jabatan Sukarelawan Malaysia RELA, Jabatan Imigresen Malaysia GIM ditugaskan untuk melakukan pemantauan keselamatan di bazar itu selain memastikan aliran trafik sentiasa lancar. Beliau dalam pada itu menasihati pengunjung untuk terus mematuhi prosedur operasi standard SOP pemakaian pelitup muka selain sentiasa berwaspada dan menjaga keselamatan terutama mereka yang membawa anak-anak kecil. Datuk Seri Mahadi juga menasihati orang ramai untuk menggunakan pengangkutan awam ke Bazar Aidilfitri tersebut bagi mengurangkan kesesakan lalu lintas. Saban tahun, Bazar Aidilfitri di Lorong Tar sentiasa menjadi pilihan orang ramai untuk melakukan persiapan Aidilfitri. Pada 2020 dan 2021, keadaan di Lorong Tar agak sepi susulan pelaksanaan perintah kawalan pergerakan, namun kelonggaran SOP yang telah diberikan kerajaan selari fasa peralihan ke endemik menyaksikan Bazar Aidilfitri di lorong tersebut kembali meriah tahun ini. Bazar Aidilfitri Lorong Tar 2022 beroperasi sehingga 2 Mei melibatkan 206 petak kemah dengan waktu operasi dari jam 10 pagi hingga 12 tengah malam, kecuali pada Jumaat, Sabtu dan Ahad hingga jam 2 pagi. Biskut Raya Anak Autism. Program Ihya Ramadan Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim diperhebatkan lagi pada 10 malam terakhir Ramadan menerusi penganjuran kembara sahur di hati awal pagi tadi. 3 buah balai polis dan 3 buah pusat tahfiz di sekitar Hulu Langat Selangor disantuni dalam program itu dengan penyerahan sumbangan berupa pek makanan serta wang tunai kepada penerima. Ketua Pegawai Eksekutif Yadim Tuan Kamarul Arif Tuan Soh berkata program kali ini disertai lebih 30 pemuda dari Institut Latihan Dakwah Yadim Hulu Langat dan Karyah Masjid di Batu 14 Hulu Langat. Sumbangan disalurkan melalui konvoi bermotosikal bermula jam 1 pagi tadi. So ini adalah sebahagian daripada program berterusan yang kita ingin lakukan sempena nak menghidupkan Ramadan, terutamanya 10 malam terakhir ni dengan mesej bahawa ibadah itu kita perlu gerakkan dalam pelbagai bentuk. So kita harapkan dengan program seperti ini kita akan dapat memeriahkan lagi dan juga mengimarahkan lagi bulan Ramadan melalui pengisian program yang kita laksanakan. Jelasnya sumbangan yang disalurkan hasil dana terkumpul oleh orang awam serta kerajaan. Saya daripada wakil daripada pihak madrasah Pusat Tahfiz An-Nur mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Yadim. Semoga Allah mudahkanlah segala urusan untuk perjalanan lagi untuk singgah sahur insya-Allah. Untuk rekod, program Ihya Ramadan Yadim digerakkan ke seluruh negara dengan peruntukan sekitar RM450,000. 28 pertubuhan bukan kerajaan, NGO dan Majlis Agama Islam dan Persekutuan MAWIP mengemukakan 17 resolusi bagi menyantuni golongan miskin bandar. Ahli MAWIP Tan Sri Dr. Abdul Aziz Abdul Rahman berkata, resolusi ini penting kerana ia dapat mengenal pasti punca kemiskinan, lebih-lebih lagi selepas negara dilanda pandemik COVID-19. Jelas Tan Sri Dr. Abdul Aziz, persidangan meja bulat ini dapat menghimpunkan idea daripada perspektif NGO yang sebelum ini aktif turun padang menyantuni masyarakat. Kita akan menggunakan 17 resolusi yang kita bentangkan tadi untuk menjadikan landasan program yang dibuat oleh CEO MAWIP sendiri dan Majlis MAWIP supaya ini dapat dirangkumkan dan mempunyai pendekatan yang integrated, yang bersepadu, dan NGO memang boleh memainkan peranan yang lebih impactful untuk kita mendekati asnaf-asnaf di kawasan kita ini.
Antara resolusi yang dibaca dan dibentangkan adalah mewujudkan pengkalan data penerima bantuan berpusat yang boleh dicapai semua agensi dan NGO agar bantuan dapat diselaraskan. Resolusi itu turut menyatakan agar tahap kemiskinan dikaji semula daripada pelbagai dimensi dan diukur berdasarkan jumlah pendapatan keluarga, selain meletakkan peranan NGO pada kluster-kluster tertentu seperti pendidikan, kesihatan dan sebagainya. Kesemua resolusi tersebut akan diperhalusi di peringkat MAWIP sebelum dipanjangkan kepada NGO. Setiap kali Ramadan, Rumah Persatuan Kebangsaan Autism Malaysia NASOM Kuantan pasti menjadi tumpuan. Sejak menawarkan biskut raya yang dihasilkan anak autism 5 tahun lalu, tempahan diterima dari agensi kerajaan dan orang perseorangan amat menggalakkan. Koordinator Rumah Nasum Pahang, Line Diana Ramli berkata, kemahiran pembuatan kuih raya ini adalah hasil idea ibu bapa pelajar dalam usaha memberi pendedahan kepada anak-anak istimewa ini mempelajari sesuatu di luar kebiasaan mereka. Menurutnya, antara cabaran utama ialah memastikan semua anak-anak berada dalam keadaan tenang dan selesa sebelum membuat kuih raya. Pada awal-awal masa kita mula-mula buat kuis dulu, memang kita ada banyak cabaran lah. Antara cabaran dia macam mana kita nak handle, sebab budak autism ni kadang-kadang ada masalah emosi, dan bila kita nak buat kuis tu mereka ada masalah tenteram ke apa, so kita tak boleh nak buat lah. Jadi sebelum buat kuis tu kita akan pastikan pelajar-pelajar kita ni dalam keadaan relax dan boleh dengar arahan kita lah. Seramai 40 pelajar termasuk 11 pelajar vocational dilatih oleh 9 orang guru untuk membuat kuih raya. Namun hanya 5 pelajar vocational mengusahakan pembuatan biskut coklat chip dan almond coklat chip bagi memastikan kualiti produk dihasilkan terjamin. Line Diana berkata pihaknya hanya menerima tempahan 200 hingga 300 balang sahaja bagi mengelak berlaku masalah ketidakmampuan menyiapkan tempahan dibuat oleh pelanggan. Hasil jualan kuih tersebut akan diagihkan kepada para pelajar terlibat. Membeli sambil beramal, itu pendekatan yang diambil syarikat produk Muslim sejuk beku Tisha's Food Manufacturing Sdn Bhd bagi memastikan golongan kurang bernasib baik dapat turut merasai kemeriahan Syawal. Dan menurut Ketua Pegawai Eksekutifnya Syamsul Shah Sulaiman, setiap pembeli set Hari Raya Tisha's Food akan diinfakkan 10 sen ke dana asnaf. Menurut Syamsul, set Hari Raya tahun ini turut didatangi dengan beg penyejuk edisi khas sempena Aidilfitri dan sambutan 10 tahun Tisha's Food. Dah bila raya sakan tu kita kata orang dapat membeli produk Tisha sambil beramal. Jadi produk-produk Tisha ni kita ada datangkan dalam untuk 10 tahun celebration Tisha ni, kita datangkan khas bag, cooler bag Tisha, yang mana cooler bag Tisha ni yang amat cantik sekali, yang limited edition, yang kita combinekan sekali dengan produk-produk Tisha. Jadi orang ramai dapat beraya, maksud dia bawa balik hadiah ni ke kampung halaman, dan juga sambil menerima atau. Menurut beliau, antara produk sejuk beku yang ditawarkan dalam set Hari Raya tersebut seperti roti prata, roti puri, kurma sejuk beku, samosa dan sampul raya serta kad raya istimewa Tisha's. Promosi set Hari Raya akan bermula 23 April hingga 10 Mei 2022 dan terhad kepada 10,000 pelanggan sahaja. Dalam pada itu, sempena ulang tahun Tisha's yang ke-10, pelanggan berpeluang memenangi pelbagai hadiah menarik menerusi cabutan bertuah yang akan dianjurkan. Tisha's Food Manufacturing Sdn Bhd merupakan penerima program peningkatan enterprise Bumiputera BIP di bawah SME Corporation Malaysia. Sebarang pertanyaan atau berminat untuk mendapatkan produk Tisha's Food, boleh layari laman web atau laman sosial seperti yang tertera. Skuad Hijrah Prihatin kini meneruskan siri jelajahnya ke Johor bermula semalam hingga Ahad, dan program tanggungjawab sosial korporat CSR itu melibatkan edaran bubur lambuk kepada komuniti setempat selain agihan barangan keperluan kepada golongan memerlukan. Hijrah Prihatin di Johor dijayakan dengan penglibatan kira-kira 50 peserta, terdiri petugas TV Al-Hijrah dan wakil daripada Wakaf An-Nur Corporation Berhad selaku penaja.
Turut serta kira-kira 21 penunggang motosikal berkuasa tinggi dari Kings Motorcycle Group yang mengikuti konvoi ke Masjid An-Nur Taman Cendana di Pasir Gudang. Ketua Kumpulan Integrasi Media dan Hal Ehwal Korporat TV Al-Hijrah, Saifulizan Siddiq berkata, kira-kira 1,000 hingga 1,200 bungkusan bubur lambuk akan diagihkan kepada penduduk setempat pada Sabtu. Kita harap hubungan antara tiga pihak yang saya sebutkan tadi akan terus akrab. Jadi semangat bubur lambuk ni ataupun hijrah perhati ni lebih kepada asasnya untuk menyantuni masyarakat setempat, khususnya yang mereka yang B40 yang orang cakap apa, yang terkesan secara langsung dengan pandemik COVID-19 baru-baru ini. Jadi bila kita buat aktiviti bubur lambuk ni, kita kalau boleh kita nak memanfaatkan semua pihak. Menurut Eksekutif Kanan Wakaf An-Nur Corporation Berhad Ahmad Firdaus Nordin, penganjuran program itu selari hasrat pihaknya dalam mengimarahkan bulan Ramadan melalui aktiviti kemasyarakatan. Kami dari Wakaf An-Nur melihat dalam program yang seumpama ini dapat mengimarahkan bulan Ramadan dengan bagaimana kita dapat berkumpul bersama dengan komuniti, kita dapat bergotong royong bersama. Jadi nak katakan bulan Ramadan tu bukan sekadar kita duduk tak berbuat apa-apa, tapi bagaimana kita panggil komuniti setempat untuk sama-sama menyumbang tenaga, menyumbang fikiran dalam kita menjayakan program kali ini. Sementara itu, penduduk setempat menyokong inisiatif Hijrah Prihatin yang secara tidak langsung turut mengimarahkan masjid melalui aktiviti yang dianjurkan. Sudah tentulah dari segi perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang untuk imarahkan masjid, perkara-perkara yang untuk memenuhi maksudnya untuk sepanjang Ramadan bagi semua umat Islam yang mungkin yang berada di komuniti Taman Cendana ini. Esok, 100 pek bakul makanan akan disumbangkan kepada asnaf dan golongan memerlukan di sekitar Pasir Gudang. Hijrah Prihatin merupakan program CSR TV Al-Hijrah yang dilaksanakan sejak 6 tahun lalu. Sedekah tidak akan menjadikan kita miskin, tidak juga menjadikan kita orang yang rugi. Dengan sedekah di bulan Ramadan inilah yang menjadi jaminan kita di akhirat kelak dengan ganjaran dan kebaikan berlipat kali ganda. Manfaatkan Ramadan kita dengan ibadah yang terbaik bersama-sama Aman Palestin. Merancang Ramadan anda dalam menyertai kempen Ramadan bersama anjuran Aman Palestin. Layari www.jommenyumbang.com atau hubungi 03 8926 7019. Bangkit berjuang bersama. Serangan bom di masjid, 33 terkorban. Sekurang-kurangnya 33 terkorban termasuk kanak-kanak dalam serangan bom ke atas sebuah masjid di utara Afghanistan. Militan Daesh mengaku bertanggungjawab melancarkan serangan. Serangan berlaku ketika jemaah sedang menunaikan solat Jumaat di Masjid Maulawi Sikandar yang dikunjungi pengikut ajaran Sufi. Menurut petugas kesihatan, lebih 40 mangsa yang cedera dikejarkan ke hospital. Ini serangan kedua terburuk sejak Taliban menguasai Afghanistan 15 Ogos tahun lalu. Jurucakap Taliban Zabihullah Mujahid mengecam keras serangan Daesh ini dan mengucapkan takziah kepada ahli keluarga mangsa. Menurut salah seorang pegawai risikan yang tidak didedahkan identitinya, letupan berpunca daripada sebuah bom, namun tidak diketahui bagaimana ia diletupkan. Insiden ini berlaku sehari selepas Daesh mengaku melancarkan 2 serangan berdarah lain yang mensasarkan sekolah dan masjid. Hamas boleh melancarkan serangan ke atas rejim Zionis pada bila-bila masa. Itu amaran diberikan pemimpin pergerakan itu, Mushir Al-Masri, susulan tindakan biadab rejim itu yang berterusan mencabuli kesucian Masjid Al-Aqsa dan mencetus ketegangan. المقاومة تتابع عن كثب تطورات الأحداث وهي في حالة انعقاد مستمر ويد المقاومة على الزناد وأعتقد أن تنفيذ العدو الصهيوني لتهديداته يعني تحقيق مسببات انفجار المعركة مع المحتل لأن يد المقاومة على الزناد. Beliau ditemui media dalam protes besar-besaran di Jabalia yang dianjurkan Hamas. Protes diadakan bagi membantah tindakan biadab polis Zionis yang berterusan menzalimi rakyat Palestin yang ingin beribadah di Masjid Al-Aqsa sehingga mencetuskan ketegangan.
Dalam pada itu di Baitul Maqdis, satu kebakaran kecil dilaporkan berlaku di pekarangan Masjid Al-Aqsa susulan ketegangan terkini yang dicetuskan rejim Zionis. Kelihatan orang ramai dan pasukan bomba cuba memadamkan api yang membakar sebatang pokok berhampiran masjid suci itu. Dalam tempoh seminggu ini, lebih 200 individu, kebanyakannya rakyat Palestin, cedera dalam ketegangan di perkarangan Masjid Al-Aqsa. Indonesia muncul negara diperuntukkan kuota haji paling tinggi tahun ini iaitu 100,051 jemaah. Dan ia selaras dengan status negara itu yang mempunyai penduduk Islam paling ramai di dunia. Memetik laporan Saudi Gazette, Pakistan adalah negara kedua paling ramai iaitu 81,132 jemaah, manakala India di tempat ketiga dengan 79,237 jemaah. Bangladesh pula akan menghantar jemaah haji keempat terbesar dengan kuota 57,585 jemaah. Bagi negara-negara Arab pula, Mesir mendahului dengan 35,375 jemaah haji. Manakala kuota yang diperuntukkan untuk Iran pula berjumlah 38,481, manakala kuota Turki berjumlah 37,770. Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi sebelum ini mengumumkan jemaah haji asing meliputi 85% daripada jumlah sejuta jemaah yang akan dibenarkan menunaikan haji tahun ini. Jumlah keseluruhan 850,000 jemaah haji asing adalah hanya 45.2% daripada kuota sebenar jemaah haji yang diperuntukkan untuk setiap negara sebelum pandemik COVID-19. Kerajaan telah melancarkan program Semarak Niaga dengan dana sebanyak 22 bilion ringgit untuk membantu usahawan mendapatkan pembiayaan bagi meluaskan perniagaan. Dan selain itu, skim pembiayaan pemulihan perniagaan sektor Mikro Tekun Nasional menawarkan pinjaman sehingga RM10,000 tanpa faedah dengan keutamaan diberi kepada peniaga sektor informal. Saiz dana untuk program ini sahaja berjumlah RM200 juta. Sekian Berita Al-Hijrah. Ikuti Berita Al-Hijrah di Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan TikTok serta layari alhijrahnews.com untuk lagi berita-berita pilihan eksklusif dan menarik. Saya Wan Kamarudin Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berterawih.